Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini insya-Allah. Bersama kita dua orang panelis bintang ilmuwan yang akan mengupas dan menerangkan sedikit sebanyak tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu Islam adalah satu cara hidup. Bintang ilmuwan kita pada pagi ini yang segak, tampan, lagikan bergaya. Saya perkenalkan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Zul Iskandar bin Zulkifli, merupakan Pegawai Agama Daerah Kota Star. Apa khabar Ustaz? Gandingan panelis pada pagi ini, Ustaz Syahmi bin Syahrul Azhar yang mengenakan pakaian serba putih. Apa khabar Ustaz Syahmi? Alhamdulillah, khabar baik. Jadi moderator Amal bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik sahaja. Baik, pagi ini kita nak membincangkan tentang satu tajuk yang berkait rapat dengan potongan ayat daripada surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Innad dina indallahil Islam. Maksudnya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Baik, ayat ini menunjukkan bahawa hanya Islam sahaja dikira sebagai din, yakni agama untuk seorang Muslim yang bersyahadah. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, saya nak mulakan soalan pertama kepada Ustaz Zul Iskandar. Kita mengambil ayat ini sebagai akar kepada tajuk kita dan mungkin Ustaz boleh mulakan tentang konsep ayat ini yang boleh kita pelajari sebagai mukaddimah tajuk kita. Dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Ustaz Syahmi bin Syahrul Azhar selaku rakan panel saya pada hari ini. Seterusnya para hadirin dan hadirat sekalian, insya-Allah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Ilahi kerana atas limpah kurnianya sama-sama dapat kita berkumpul pada hari ini dalam mengecapi nikmat iman dan Islam. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin membuka forum kita pada hari ini dengan menerangkan tentang definisi agama itu sendiri. Baiklah, agama ialah merupakan salah satu aspek yang penting dalam hidup manusia. Manusia tanpa agama ibarat orang buta tanpa tongkat. Agama boleh didefinisikan sebagai satu pegangan ataupun cara hidup yang menjadi panduan seseorang itu. Mengikut kajian, terdapat berpuluh bahkan ratusan agama yang wujud di atas muka bumi ini. Tetapi terdapat hanya tiga agama utama yang kalau orang kita sebut sebagai the greatest religion in the world. Itu macam tu. Iaitu agama apa? Iaitu yang pertama Islam, yang kedua Kristian, yang ketiga Yahudi. Baik, berbalik kepada ayat yang dibacakan oleh Ustaz moderator kita tadi, Ustaz Amar. Qala Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dalam surah Ali Imran yang bermaksud sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Baiklah, bila kita melihat kepada ayat ini, timbul persoalan kepada kita. Apa istimewanya Islam sampai diterima hanya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah? Allah tidak menyebut sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Kristian, ialah Buddha dan sebagainya. Tapi Allah menyebut secara jelas, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi untuk menerangkan tentang persoalan itu, saya ingin mengajak semua hadirin dan hadirat sekalian untuk kita sama-sama telusuri sejarah ringkas tentang Islam itu.
Islam diwujud sekitar 1400 tahun yang lalu apabila junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Baiklah. Jika diteliti ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam itu sendiri, kita boleh ringkaskan terdapat 3 teras utama yang boleh kita sebutkan pada hari ini. Iaitu teras yang pertama iaitu akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga adab ataupun akhlak. Saya tidak berniat untuk menerangkan secara keseluruhan pada peringkat awal iaitu peringkat pengenalan ini, tapi suka saya tekankan bahawa teras iaitu aspek akidah, aspek fiqh dan aspek adab merupakan perkara yang penting dalam hidup manusia, terutamanya bagi kita semua iaitu umat Islam itu sendiri. Justru apabila Islam menekankan tentang ketiga-tiga aspek yang penting ini, jelaslah bahawa Islam merupakan agama yang layak untuk diterima di sisi Allah, merupakan agama yang satu-satunya wajar diterima di sisi Allah dan wajar menjadi panduan dan ikutan dan anutan manusia itu sendiri. Saya rasa setakat itu sahaja dahulu pengenalan ringkas tentang tajuk forum kita pada hari ini. Saya serahkan semula kepada Ustaz Amar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Zul Iskandar. Maknanya kita harus bersyukur kerana dilahirkan sebagai orang yang beragama Islam. Kerana apa? Kerana hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita cerita tentang syukur ni, saya teringat akan satu kisah yang agak popular, iaitu di mana Aisyah melihat ibadah Nabi sehingga lebam kaki baginda. Lalu ditanyakan kepada baginda, kenapa kamu bersungguh-sungguh sangat? Maka Nabi menjawab, salahkah aku nak menunjukkan aku ini hamba yang bersyukur? Dari situ kita dapat lihat betapa bersungguhnya Nabi melakukan ibadah. Baik, seterusnya saya nak lanjutkan perbincangan kepada Ustaz Syahmi tentang ilmu akidah. Pada pendapat Ustaz, bagaimana Islam itu mendidik seorang Muslim melalui aspek ilmu akidah ini? Dipersilakan Ustaz Syahmi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat moderator kita saudara Ammar bin Jaafar dengan kendalian topik yang sangat hebat pada hari ini. Dan seterusnya salam penghargaan buat sahabat panel saya Ustaz Zul Iskandar bin Zulkifli dengan penyampaian ilmu yang sangat padat dan dengan berkenaan dengan pengenalan daripada segi Islam itu sendiri. Serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi berbalik kepada soalan berkenaan akidah. Jadi sebelum saya menelusuri dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan akidah, elok untuk saya sampaikan satu rangkap pantun 4 kerat. Anak abu bermain jala di tebing muara. Akidah sebagai kunci utama, iman terbentuk pribadi mulia. Jadi berdasarkan pantun yang saya berikan tadi mungkin nampak macam pantun biasa, tapi sebenarnya ada maksud tersirat yang saya ingin sampaikan, iaitu di mana akidah sebagai satu perkara asas bagi setiap orang Muslim, setiap orang yang bergelar dirinya sebagai Muslim perlu utuhkan, iaitu perlu kukuhkan. Kerana apabila kita telah mengaku yang diri kita ini sebagai seorang Islam, iaitu pada awal tu kita ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu bermakna kita ini telah pun, kita dah sign. Macam kita dah, macam kalau kita main bola kita ada kontrak kan. Jadi syahadah ialah satu perjanjian kita dengan Allah yang kita ini telah pun bersetuju untuk menganuti agama Islam itu sendiri. Jadi selagi mana kita masih berpegang teguh dengan agama Islam, jadi selagi itulah kita perlu memiliki akidah yang benar, akidah yang betul.
Jadi mesti persoalannya di sini ialah apa itu akidah sebenarnya? Kenapa dia agak penting dalam diri seorang Muslim? Jadi akidah, apa yang saya nak kaitkan berkenaan dengan akidah ialah akidah dengan iman sangat berkait rapat. Kalau iman, kita ada rukun iman, betul tak? Dari segi kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat dan juga qada dan qadar. Jadi akidah ini sebagai satu tali ikatan untuk menguatkan lagi iman kita tu. Kalau ikatan tu putus ataupun longgar, jadi bermaksud kita punya iman dah tak teguh, betul tak? Kan? Kalau salah satu daripada rukun iman tu kita abaikan, salah satu daripada rukun iman itu kita tinggalkan, jadi tak sempurna sebenarnya iman kita bila kita dah bergelar sebagai seorang Islam. Jadi memang benar akidah ini sebagai satu perkara asas yang perlu kita kuasai. Kan? Kalau kita tak tahu, kita belajar. Tapi belajar biarlah dengan orang yang lebih arif, dengan yang lebih pakar daripada kita belajar kat YouTube ataupun kita membaca buku. Boleh sebenarnya kalau kita belajar daripada YouTube ni, cuma kesahihannya kita tak tahu dia betul ataupun tak. Jadi kalau kita belajar depan-depan dengan orang yang lebih arif, maksudnya kita tahulah ilmu ni dari mana, siapa yang ajar dia. Jadi dia macam mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada ilmu itu sendiri untuk kita mendalami berkenaan dengan akidah. Jadi kenapa pentingnya akidah ni ialah supaya kita tidak mudah untuk terpesong daripada jalan ad-din itu sendiri. Jalan daripada ad-din al-Islam, maksudnya agama Islam itu sendiri. Apa yang tujuan hidup kita ialah menuju ke satu puncak yang lebih tinggi, iaitu masuk ke syurga, betul tak? Semua manusia mengangankan dan mengimpikan untuk masuk ke syurga. Tiada yang mengimpikan untuk masuk ke neraka. Jadi dengan satu pegangan akidah ni akan menguatkan lagi kita punya keimanan terhadap agama Islam itu sendiri, supaya kita punya jalan, kerana akidah ini mencorakkan perjalanan hidup seorang Muslim yang sangat syumul, sempurna dari pelbagai aspek. Kalau kita cuma mengambil endah tak endah berkenaan dengan akidah ni, jadi bermaksud kita telah mengabaikan perjalanan iman kita dalam kehidupan Islam kita. Jadi sebab kenapa kita kena kukuhkan pegangan akidah kita ialah supaya kita ni tidak mudah terjerumus dengan ajaran-ajaran yang sesat. Contoh yang kita boleh ambil, sebelum ni ada kisah berkenaan dengan kerajaan langit kan, mesti semua pernah dengar tentang Ayah Pin semua tu kan, Tuhan Harun. Jadi mereka ni sebenarnya kenapa wujudnya ajaran-ajaran sebegitu, ajaran-ajaran sesat, sebabkan akidah mereka tidak sempurna. Maksudnya akidah mereka tu telah rapuh. Kalau tulang kita rapuh mesti patah, betul tak? Jadi kalau akidah kita rapuh, iman kita yang akan hancur. Jadi bermaksud begitulah bagaimana sifir akidah tu sendiri. Kalau akidah kita jaga, maka iman terjaga, kehidupan Islam kita terjaga dan kita capai objektif kita, iaitu menuju ke syurga dan mendapat keredaan daripada Allah SWT. Tapi cuba kalau kita tak jaga akidah kita iman kita abaikan, jadi adakah reda Allah itu akan kita dapat? Persoalannya di situ saja. Adakah reda Allah itu kita akan dapat? Jadi orang yang akidahnya kuat, orang yang menjaga betul-betul akidah dia akan sentiasa mengingati akan Allah, berzikir kepada Allah, buat apa-apa pun memang niat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau manusia memang kita contoh kan, kita buat kerja ni, ada orang puji, bagusnya dia ni. Jadi pujian tu hanyalah sementara. Yelah, sebab manusia kan suka kalau dengar pujian. Samalah seperti Allah. Allah pun suka dengar pujian daripada kita, menyebut namanya, Ya Allah, Ya Allah. Jadi bila kita berzikir kepada Allah, Allah suka akan pujian hambanya kepada dia. Jadi Allah dengan janji Allah itu benar, wa'dallahi haqqah. Jadi apa yang kita minta, contoh apa yang kita hajat kan, kita nak berjaya dunia akhirat, insya-Allah dengan redha Allah itu akan menjadikan hajat kita itu lebih mudah untuk dimakbulkan. Jadi sebab itulah betapa pentingnya akidah ni.
dalam meneguhkan keimanan kita, dalam menjaga kita punya kehidupan sebagai seorang Muslim ini. Jadi setakat ini saja berkenaan dengan huraian daripada akidah yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan semula majlis kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih Ustaz Syahmi. Berdasarkan penerangan yang cukup terperinci tadi, sangat penting untuk kita memelihara akidah kita daripada terpesong. Seterusnya, Ustaz Zul Iskandar, bagaimana fiqh membentuk kepribadian Islam itu melalui syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri? Persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Amar atas soalan yang menarik. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan soalan tadi, saya ingin mengajak hadirin dan hadirat sekalian untuk melihat pengertian fiqh itu sendiri. Fiqh dari segi bahasa membawa maksud memahami ataupun kefahaman. Pada asalnya memahami dan kefahaman ini bermaksud memahami agama secara keseluruhan, iaitu daripada A to Z, daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita kena faham tentang agama. Namun sejak semenjak ini para ulama telah berijtihad, berpendapat bahawa fiqh ini untuk hukum hakam amali sahaja, iaitu contohnya dari segi percakapan, dari segi perbuatan, hal ehwal luaran manusia tanpa menyentuh soal akidah dan akhlak. Kalau sebelum ni menyentuh semua bidang. Kira sekarang ni tidak menyentuh soal akidah dan akhlak. Baik, itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, para ulama mendefinisikan fiqh ini sebagai ilmu-ilmu berkenaan hukum syarak yang bersifat amali ataupun praktikal yang boleh diambil daripada dalil-dalil syar'i ataupun dalil-dalil yang terperinci. Baiklah, hukum-hukum syarak juga terbahagi kepada 3, iaitu hukum i'tiqad, hukum amali dan hukum hakam akhlak. Bila kita sebut tentang fiqh, hukum amali sahaja yang akan difokuskan dalam bidang ini. Okey, berbalik kepada soalan Ustaz Amar, bagaimana fiqh mampu membentuk kepribadian seseorang Muslim itu? Jadi jawapannya ialah ringkas sahaja. Melalui penetapan hukum hakam yang terdapat dalam fiqh itu sendiri. Baik, apakah hukum mempelajari fiqh? Hukum mempelajari fiqh ialah amat dituntut kepada setiap manusia, iaitu orang Islam itu sendiri. Hal ini demikian kerana, contoh, bagi golongan ulama, bagi golongan atasan kan, contohnya ulama, mufti dan qadi, mereka perlu mendalami ilmu fiqh untuk mengajar orang ramai dan menetapkan sesuatu keputusan andai terdapat masalah tentang sesuatu perkara. Itu bagi golongan atasan. Jadi, adakah golongan atasan sahaja yang perlu mempelajari ilmu fiqh? Tidak. Golongan biasa-biasa seperti kita, rakyat biasa kan, dalam masyarakat juga perlu mendalami tentang ilmu fiqh. Tujuannya apa? Untuk menjalani kehidupan yang berteraskan agama dan mengikut syariat itu sendiri. Jadi bagaimana faedah bagaimana fiqh membentuk kepribadian seseorang Muslim itu ialah melalui penetapan hukum hakam itu sendiri. Baiklah, fiqh juga berbeza dengan syariah, iaitu fiqh lebih menekankan tentang perbahasan tentang hukum-hukum ijtihadi. Manakala syariah hanya merangkumi nas-nas syarak yang bersifat qat'i. Okey. Sebagai penutup, sedikit lagi saya ingin tambah. Fiqh ni dia terbahagi kepada 2, iaitu mempunyai hukum hakam yang sabit melalui nas qat'i dari sudut subut ataupun dilalah. Contohnya, penetapan kewajipan solat fardu. Memang wajib, dah tak lewat apa dah, memang wajib kat situ, okey. Okey, yang kedua, mempunyai hukum hakam yang sabit melalui nas zanni dari sudut subut ataupun dilalah. Berbeza dengan yang awal tadi, nas qat'i, yang ini nas zanni. Nas zanni ni, kalau zanni kita tafsirkan ialah berbentuk sangkaan, berbentuk pendapat. Kenapa dinamakan zanni?
kerana para ulama diberi peluang ataupun diberi kebebasan untuk melakukan ijtihad tentang sesuatu perkara itu sendiri. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja dulu penerangan tentang fiqh, bagaimana fiqh mampu membentuk kepribadian seseorang Muslim itu. Jadi saya serahkan semula kepada yang berbahagia Tuan Moderator Ustaz Amar. Baik, terima kasih Ustaz Zul Iskandar. Terusnya kita beralih soalan kepada Ustaz Syahmi pula. Selain fiqh, adab juga harus diterapkan dalam diri seorang Muslim. Maka bagaimana Islam itu menonjolkan satu adab hasanah yang mampu diterapkan dalam diri Muslim untuk betul-betul nampak bahawa Islam itu adalah satu agama yang pekerti. Jadi terima kasih kepada Tuan Moderator kita Ustaz Amar untuk soalannya sebentar tadi. Jadi untuk adab dan juga akhlak ialah satu perkara yang sama. Kalau kita boleh huraikan daripada segi maksud, adab ni membawa erti sebagai satu perlakuan baik, sopan santun dan juga tata susila yang pekerti. Maksudnya dalam Islam ni memang menyarankan untuk kita sebagai umat Islam untuk menjaga adab kita, untuk menjaga akhlak kita supaya akhlak kita lebih mulia dan adab kita lebih hasanah, sebagai anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab ni dia sebagai satu cerminan diri kita. Kalau kat rumah kita ada cerminan, kita nak solek ke, kita nak bersiap ke, mesti kita tengok cermin dah okey ke belum, betul tak? Jadi adab ni dia sebagai cermin lah untuk mencerminkan diri kita. Adakah diri kita ni adabnya bagus ataupun tidak. Jadi perkara seperti adab dan juga akhlak ni kita janganlah cuma pandang sebelah mata je, kita ambil remeh, jangan. Tapi kita perlulah menitik beratkan soal adab ini, kita kaitkan dengan agama Islam kita. Jadi saya boleh berikan berkenaan dengan adab ni kepada 3 bahagian, iaitu adab bersama Tuhan, yang ni pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu adab dengan manusia dan juga adab kepada alam sekitar serta haiwan. Jadi yang pertama berkenaan dengan adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara dia ialah dengan cara kita memahami secara tepat akan nama-namanya, akan sifat-sifatnya, sifat daripada sifat wajib, sifat mustahil Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat harus kita kena faham, kita kena hayati apa di sebalik sifat-sifatnya. Jangan kita just kita tahulah sifat Allah itu wujud kan, kidat baqa, kekal kan. Jadi kita kena tahu dia sifatnya ni berteraskan kepada apa. Kita tahu, kita janganlah menyamakan Tuhan itu dengan benda yang lain. Sebab macam saya cakap sebelum ni berkenaan dengan asyhadu alla ilaha illallah kan. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita kena tahu yang Allah ini ialah satu, Maha Esa. Dan kita janganlah menyamakan zatnya dengan perkara-perkara yang lain. Kita nak samakan Allah ini dengan Tuhan bagi agama tu, kita nak samakan agama ni dengan Allah, itu ialah ialah dua benda yang sama. Jangan. Sebab agama Islam ialah satu agama yang khusus, yang diwajibkan untuk setiap manusia supaya ikuti. Sebab macam yang untuk soalan tadi, inna dina innallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu agama Islam je. Tiada agama lain. Seterusnya dengan cara kita mengamalkan apa yang disuruh, maksudnya solat, kita disuruh untuk berpuasa, kita buat. Kita disuruh untuk amal ma'ruf nahi mungkar, kita buat kan. Kalau untuk amal ma'ruf nahi mungkar, kita ada 3 benda yang boleh menghalang daripada melakukan kemungkaran, iaitu yang pertama, kalau kita mampu, kita guna tangan. Tapi kalau kita tak mampu, jangan pula kita paksa diri kita guna tangan untuk menasihati orang tu. Cuma kalau yang guna tangan ni ialah macam pentadbir, macam ketua, macam pemimpin, tu dia ada kuasa veto dia lah untuk menggunakan cara yang pertama ni. Tapi kalau kita tak mampu, kita beralih kepada cara yang kedua, iaitu dengan cara mulut.
mulut ni maksudnya kita beri nasihat, kita beri teguran kepada dia kan. Maksudnya kita nampak dia buat tak betul, kita nampak dia buat perkara yang tak senonoh. Jadi kita tegur dia dengan cara yang baik. Kita jangan tegur dia dengan maki-makian ataupun hinaan, cacian. Itu bukannya membuatkan dia lebih insaf, tapi membuatkan dia lebih seronok nak buat benda tu lagi sebenarnya. Jadi kalau dengan nasihat ni, kita nasihat yang elok-elok, yang macam lembut, dengan cara lemah lembut. Jadi dengan tak semena-menanya, maksudnya terbuka hatinya untuk menerima teguran kita. Tapi kalau dengan cara nasihat pun kita tak mampu, kita guna cara yang terakhir, iaitu yang selemah-lemah iman, ialah menggunakan hati kita. Menggunakan hati kita ni ialah kita tetapkan dalam diri kita, kita berniat semoga kita tak menjadi seperti dirinya. Maksudnya kita berniat, ya Allah, semoga aku tak ikut apa yang orang tu buat. Semoga aku tak jatuh kepada kemungkaran yang dia buat. Lepas tu, tak pun kita mendoakan akan kebaikannya, ya Allah, Engkau berilah hidayah kepada dia untuk buat kebaikan dan jauhi kemungkaran seperti apa yang dilakukan sebentar tadi. Jadi itulah uniknya agama Islam. Dan kalau kita tak mampu untuk menggunakan kekuatan, kita ada cara lain kita. Islam itu ialah pemudah cara. Tapi jangan sampai kita mengambil kesempatan dengan kemudahan ini, kita menggunakan untuk benda-benda lain. Jadi sebenarnya adab dengan Tuhan tu kita memang kena jaga betul-betul. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang kita kena sembah. Kita ni hanyalah hamba je. Kita ni bukan siapa-siapa. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama. Tapi setiap apa yang ajaran daripada Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita ni, kita kena ikut. Sebab ia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, adab dengan manusia. Adab dengan manusia ni maksudnya ialah kat dunia ni, kita ni bukannya hidup seorang. Kalau hidup seorang tu namanya alone, lonely. Tapi kita hidup dengan orang-orang lain. Macam sekeliling kita ada keluarga, kita ada kawan-kawan, kita ada atuk nenek semua tu kan. Jadi kita kena jaga adab kita dengan mereka semua. Contohnya macam mana? Contohnya kita kalau berjumpa dia, kita tegur kan. Kalau contoh kawan, kita tegur dia, dah lama tak jumpa kan. Mestilah seronok kan nak jumpa. Lagi-lagi kalau yang kawan kita tu memang sahabat baik kita. Jadi memang kita kena jagalah adab kita dengan orang lain. Jaga hati dia, jangan lukakan perasaan dia. Sebab manusia ni ada hati dan perasaan. Bukan kita seorang je yang ada hati dan perasaan, orang lain pun ada. Jadi nak tak nak, kita hidup ni kena mawaddah. Kena membentuk sakinah kan, keluarga sakinah. Kalau dengan kawan-kawan tu kita berbual dengan cara yang sopan. Jangan asyik nak kutuk dia je, jangan asyik nak hina dia je. Tu bukanlah satu adab yang bagus untuk ditonjolkan. Kemudian yang ketiga ialah adab dengan alam sekitar ataupun adab dengan haiwan. Ini pun menjadi satu perkara yang perlu dipandang berat. Maksudnya kalau dengan alam sekitar ni pokok kan, tumbuh-tumbuhan. Kita jangan nampak pokok ni kita main meredah je. Kita tak suka kan pokok tu ada dekat depan kita. Kita pergi sepak dia. Tu jangan. Kalau haiwan pula, kita janganlah asyik nak dera dia. Nampak kucing tu kita pukul dia, kita seksa dia. Kita kenalah berbuat baik kepada haiwan. Sebab macam ustaz dulu sekolah menengah, ada seorang ustaz ni pesan kat saya. Dia kata kalau jumpa haiwan, kita belai dia. Kita berbuat baik dengan dia. Sebab haiwan ni dia sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Kan? Daripada kita ni yang hidup untuk mencari wang, mencari ilmu. Kita ni kadang jarang untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi haiwan setiap masa, setiap saat, setiap detik dan setiap jam mereka bertasbih, berselawat. Jadi lagi satu ustaz saya pesan,
dia suruh kalau boleh kita berbuat baik kepada haiwan, haiwan tu akan mendoakan balasan kita nanti. Jadi doa daripada haiwan tu dia akan terus makbul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagi satu untuk adab. Untuk adab ni kita janganlah mengabaikan dalam sisi Islam yang kita ada sekarang ni. Kalau kita bukan seorang yang beradab, tapi kita slow-slow, perlahan-perlahan untuk jadi seorang yang beradab pada masa akan datang. Kerana dengan adab, kita akan dipandang mulia oleh mata masyarakat. Sebab kalau kita contoh kan, kita berbual dengan orang lain dengan gaya percakapan yang santun, dengan gaya percakapan yang elok, indah didengar. Jadi orang macam selesa lah dengan kita kan, tidak dipulaukan, tidak diabaikan. Jadi kita macam dikelilingi oleh masyarakat majmuk yang suka akan kita, yang selesa bila kita berkumpul, kita berbual, dia suka untuk dengar. Jadi itulah sebenarnya kenapa adab itu sangat penting dalam diri kita. Jadi saya rasa mungkin itu jawapan yang boleh saya berikan tentang persoalan moderator kita tadi. Jadi saya serahkan semula majlis ini kepada tuan moderator kita. Alhamdulillah, satu perkongsian yang cukup menarik tentang tata susila dan kesopanan yang harus diterapkan dalam diri kita. Dalam apa cara sekalipun, kita mesti pentingkan adab. Yakni adab dengan pencipta, adab dengan manusia agar tidak mereka berasa tersinggung, adab dengan alam, yakni kita perlu menjaganya, bukan merosakkannya. Okay. Sedar tak sedar kita sudah sampai di penghujung forum yang semakin suntuk waktunya. Oleh itu, saya nak bagi ruang kepada kedua-dua panelis untuk menyimpulkan dapatan forum dengan seringkas yang mungkin. Saya mulakan dengan Ustaz Zul Iskandar. Baiklah, terima kasih Saudara Ammar. Allahu Akbar. Sekejap sahaja sudah kita sampai ke penghujung. Kalau orang utara cakap tak ada nak puas, nak terang tu tak ada nak puas. Tapi tak apa. Seperti yang diminta, kesimpulan yang dapat saya simpulkan berdasarkan forum kita pada hari ini ialah tentang agama Islam itu sendiri. Agama Islam sememangnya sudah cukup sempurna, sudah cukup menyeluruh untuk dianuti. Dalam erti kata lain, tiada agama yang boleh menggantikan agama Islam. Andai kata agama Islam ini diberi, contohnya manusia diberi pilihan untuk memilih, pilihlah agama yang mana sekalipun. Tiada agama yang standing dengan agama Islam. Hal ini demikian kerana agama Islam dia meliputi keseluruhan aspek, iaitu aspek yang sudah dibincangkan sebentar tadi, iaitu yang awal tadi akidah, yang kedua fiqh, dan yang ketiga yang terakhir tadi Ustaz Syahmi sebutkan tentang adab. Agama Islam telah menyentuh ketiga-tiga aspek ini. Justru tidak kita sebagai asas dalam Islam. Ya, Saudara Ammar? Baiklah. Justru agama Islam merupakan pegangan yang penting. Ingat, Islam dijaga, diri terpelihara. Oleh itu, marilah sama-sama saya menyeru kepada seluruh anggota masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pegangan kita semua. Marilah sama-sama kita kembali kepada Islam. Marilah sama-sama kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kerana bila kita lihat pada hari ini tentang isu yang baru-baru terjadi, apabila Arab Saudi mengadakan konsert ataupun riad konsert, Allahu Akbar, menyayat hati kita semua. Justru saya menyeru sekali lagi agar umat Islam, marilah kita bersatu padu kembali kepada agama kita, iaitu agama Islam. Tidak perlu mengikut agama-agama lain dan budaya-budaya lain, kerana agama kita sudah cukup sempurna, sudah cukup hebat, sudah cukup agung. Wallahu alam, saya rasa sekadar itu sahaja dahulu kesimpulan ringkas yang mampu saya berikan tentang forum kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Zul Iskandar. Seterusnya kita menjemput Ustaz Syahmi untuk memberikan kesimpulan.
Persilakan. Baiklah, sebagai penutup bagi majlis forum kita pada malam ni, dapat saya simpulkan berkenaan dengan Islam itu sebagai satu cara kehidupan yang indah. Sebab agama Islam itu ialah agama yang syumul, agama yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takkanlah kita tak mampu untuk mengikuti setiap ajaran, setiap apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dapat saya simpulkan ialah nak tak nak kita kena juga ikut apa yang dicatatkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, sebab kedua-duanya membawa kelebihan dan juga hikmah dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami Al-Quran itu sendiri, kita faham, kita hayati ataupun kita mendalami ilmu tafsir daripada Al-Quran itu, jadi kita dapat rahsia-rahsia yang kita sebelum ni tak dapat. Maksudnya kita akan lebih rasa lah, kita dapat feeling apa sebenarnya nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalamnya, iaitu Al-Quran. Kemudian bagi As-Sunnah, kalau kita ikuti ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita, bermaksud kita ni telah menjaga sunnah Rasulullah SAW. Kita buat contoh kan, contoh kita amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW ni dalam kehidupan seharian kita. Jadi tak ke kita ni telah mengamalkan gaya hidup seperti Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi itu sebenarnya ialah satu kelebihan untuk kita sebagai seorang yang bergelar Islam ni. Jadi kita kena bersyukurlah. Kita dikira sebagai orang yang beruntung untuk diterima untuk masuk dalam agama Islam ni. Jadi kalau kita dah dapat kelebihan seperti ini, takkanlah kita nak tolak. Jadi bagi sesiapa yang tolak tu, itu sebagai satu kerugian lah buat dia. Bagi sesiapa yang menerima, teruskan dan kita cari, kita pelajari, kita telusuri lagi benda-benda apa yang ingin disampaikan dalam agama Islam itu sendiri. Seperti akidah, kalau tadi akidah kita kena jaga supaya kita tak terpesong kan. Dalam agama, dalam ilmu fiqh pula, dia membentuk kepribadian kita melalui undang-undangnya dan juga disiplinnya. Berkenaan dengan adab, kita jaga adab kita dengan orang lain, dengan Tuhan, dengan perkara-perkara lain. Jadi sebenarnya benda-benda seperti ini akan menampakkan yang kita ini sebagai diangkat darjatnya, raf'u darajat. Jadi takkanlah tak suka kalau darjat kita diangkat, betul tak? Kalau kita dapat anugerah pun kita suka, ini kan lagi darjat yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya untuk kesimpulan sampai sini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Satu kesimpulan yang sangat baik. Kita rasa tak puas nak dengar dua bicara panelis kita. Memang terbaik, sepadan dan sangat serasi. Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua-duanya. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi saya akhiri forum ini dengan serangkap pantun. Senang hati musim mangga, ada getah pada pangkalnya. Mari berjalan menuju syurga dengan ibadah hanya padanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.